Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 80, petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Fal maitatu najisatun wa illam yasil damuha wa kaza sya'ruha wa azmuha wa qarnuha khilafan li Abi Hanifata. Khilafan li Abi Hanifata iza lam yakun alaiha dasamun. Kerana itu bangkai adalah najis sekalipun tidak berdarah beredar. Bangkai binatang halus yang mana tidak ada darah yang mengalir sekalipun, hukumnya adalah najis. Ini nak mentasrihkan, nak menjelaskan hak kita baca minggu lepasnya. Wa kamaitatin walau nahwa zubabin mimma la nafsa lahu sa'ilatun. Kita baca minggu lepas. Jadi bangkai hukumnya adalah najis, melainkan bangkai manusia, ikan dan belalang. Jadi bangkai najis walaupun daripada umpama lalat, yakni binatang-binatang yang halus, walaupun tidak ada darah yang mengalir. Lalat, nyamuk, semut, dia binatang yang kecil yang tidak ada mengalir, bangkai hukumnya adalah najis. Ini nak memperjelaskan lagi. Kerana itu bangkai adalah najis sekalipun tidak berdarah beredar, melainkan pandangan Imam Qaffal, ulama yang bermazhab Syafi'i, dan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i yang lain yang mengikuti pandangan Imam Qaffal, sama dengan mazhab Maliki, Hanafi. Bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Jadi nak memperjelaskan lagi, kerana itu ni pandangan yang muktamad mazhab Syafi'i. Kerana itu bangkai adalah najis sekalipun tidak berdarah beredar, tidak ada darah yang mengalir. Tidak ada darah yang mengalir, mana binatang yang halus. Kalau ada darah sekalipun, tapi darah tu hanya mengercik sahaja, umpama bangkai cicak, itu pun termasuk binatang yang tidak ada darah yang mengalir. Yang ada darah mengalir ni maknanya apabila kerak anggota tubuh, darah keluar, mana banyaklah. Kita kalau cakap terlalu nyocor kita panggil. Adapun kalau umpama cicak, ada darah tapi darah hanya mengercik sahaja. Jadi itu termasuk bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir. Pandangan Imam Qaffal tak najis, sama dengan pandangan mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i, walaupun binatang tu halus, tidak ada darah mengalir sekalipun, bangkainya hukum adalah najis. Umpama bangkai lalat, bangkai nyamuk, bangkai semut, hukum bangkai tu adalah najis. Ini saya sudah sebut dah minggu lepas ni, hak berkaitan dengan
hak berkaitan dengan bangkai semut yang ada dalam gula. Bangkai semut yang ada dalam gula, kalau kita buat air, kita akan bubuh gula dahulu bersali dengan bangkai semut, kemudian kita bubuh air, maka air tetap jadi najis. Sebab kita bukan bubuh bangkai ke dalam air yang sedikit, tapi air yang datang ke atas bangkai, maka air itu pun najis. Bila bangkai semut tu terapung, kita buanglah. Berbeza dengan air bubuh dosa bekah, tapi dia punya manisnya tak cukup, kita pun bubuh gula tambahan. Ketika bubuh gula tambahan, termasuklah bangkai semut seekor kita yang campur, kita yang bubuh. Air itu hukumnya najis, langsung tidak boleh minum, kena pergi cuak, kena pergi buang. Ini pandangan muktamad mazhab Syafi'i, melainkan kita pakai pandangan Imam Qaffal. Bangkai semut tu tak najis, tapi bangkai semut haram makan. Maknanya tidak menajiskan air walaupun kita yang bubuh bangkai semut tu ke dalam air sekalipun. Kita bubuh gula dalam kuah gula. Memang kita bubuh gula, kemudian tiba-tiba masa kita bubuh gula tu termasuk bangkai semut, maka kuah gula tu tak boleh makan langsung, hukumnya najis. Kalau kita bubuh hak hidup tu cerita lain. Semut masih lagi hidup, kita bubuh dalam air yang panas, semut masih lagi hidup, kita bubuh gula sekali semut hidup tadi dalam kuah gula, itu bukan bubuh bangkai, itu bubuh semut yang hidup. Semut yang hidup hukumnya suci. Binatang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi. Jadi semut hidup hukumnya suci. Kita bubuh semut hidup dalam air panas, kita bubuh semut hidup sekali dengan gula dalam kuah gula, itu bukan bubuh bangkai yang najis ke dalam air. Bukan dipanggil bubuh bangkai yang najis ke dalam kuah gula, bukan. Itu bubuh binatang yang hidup, kemudian dia mati di dalam tu, kita buanglah. Tapi itu tidak termasuk pada kata kita bubuh bangkai semut ke dalam air ataupun bubuh bangkai semut ke dalam kuah gula. Sebab semut yang kita bubuh tu hidup, itu bukan bangkai. Semut tu masih lagi suci sebab dia belum bangkai. Dia bila masuk dalam air panas, masuk dalam kuah gula panas, bangkailah dianya. Tu buanglah. Tapi air dengan kuah gula tu tidak akan jadi najis, walaupun kita yang bubuh semut yang hidup bersekali dengan gula sekalipun. Berbeza dengan semut yang bangkai yang kita bubuh sekali dengan gula. Melainkan kita pakai pandangan Imam Qaffal, makna air tu masih lagi hukum suci, kuah gula tu masih lagi hukum suci, kita boleh minum, kita boleh makan kuah gula tu. Ni ingatlah pandangan ni Imam Qaffal sama dengan pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hanafi. Jadi perkara seumpama ni kena ada catatan lah, kena ada catatan. Sebab kita bukan nak bubuh bangkai semut tu, kita nak bubuh gula. Termasuk memang termasuk, tapi dikira sengaja. Sebab bubuh gula tu sengaja, jadi termasuk bangkai, dihukum sengaja. Ada ni sayang tu air satu jak, satu bekas besar tu, gula pula satu kawah. Nak kira mana? Gula satu kawah, bubuh gula, Allah ada bangkai semut. Lepas tu macam mana? Cuah lah. Orang tengah nunggu dulu. Ni lauk nak habis dah dekat jamuan tu. Cuah tu kat ngamuk tuang dia. Lepas tu macam mana? Pakai pandangan Imam Qaffal, pakai pandangan mazhab Maliki, pada mazhab Hanafi, bangkai binatang halus tidak dihukumkan najis. Gitu je. Apa dengan muktamad mazhab Syafi'i? Bangkai hukumnya najis walaupun bangkai binatang yang tidak ada darah mengalir sekalipun. Bangkai yang tidak najis manusia, ikan dan juga belalang. Demikian pula wakaza
demikian pula maknanya najis. Wa kaza ai demikian pula maknanya najis. Wa kaza ai kal maitati, seperti bangkai. Seperti bangkai. Ai fahiya najisatun. Jadi sebagaimana bangkai hak ukur najis, rambut bangkai, bulu bangkai, tulang bangkai. Wa kaza ai kal maitati, seperti bangkai, sya'ruha, bulunya, sya'rul maitati, bulu bangkai. Wa azmuha ai azmul maitati, tulang bangkai. Wa qarnuha ai qarnul maitati, tanduk bangkai. Hukumnya adalah najis. Apabila bangkai najis, maka bulu bangkai, tulang bangkai, tanduk bangkai najislah. Sebab bangkai najis, juzuk dia pun samalah najis. Pada ni, apabila bangkai tu najis, juzuk bangkai najislah. Jadi bulu bangkai, bulu hukum najis. Tulang bangkai, tulang hukum najis. Kemudian tanduk bangkai, tanduk hukum najis. Lain halnya pendapat Abu Hanifah, bila pada kesemua itu tidak terdapat lemaknya. Pada mazhab Hanafi, kalau umpama tulang tak ada lemak contohnya, maka tulang tu tidak dihukumkan najis. Ni saya sudah bicara dah terdahulunya. Saya sudah bicara terdahulu hak berkaitan dengan juzuk bangkai. Hak berkaitan dengan juzuk bangkai. Yang mana juzuk bangkai ni dia sama hukum dengan bangkai. Dia juzuk bangkai ni dia ada juzuk yang ada darah yang mengalir. Tapi ini bicara bangkai ni, bicara bangkai. Ini bicara bangkai. Jadi juzuk bangkai ni, bulu ke, tulang ke, tanduk ke, sama je. Dia bicara di sini hak juzuk bangkai yang tidak ada darah. Bulu, tulang, tanduk, gigi, kuku, sama tu. Hak juzuk bangkai yang tidak ada darah. Maka juzuk bangkai ni kembali pada hukum bangkai. Kalau bangkai tu najis, juzuk ni najis belaka. Kalau bangkai tu suci, juzuk ni hukum suci belaka. Mana? Manusia yang mati, bulu dia, rambut dia suci, kuku dia suci, gigi dia suci. Dia juzuk bangkai ni kembali kepada bangkai itu sendiri. Bangkai, kalau bangkai itu suci, manusia, ikan dan belalang, dia punya juzuk dia suci lah. Kalau bangkai itu najis, maka juzuknya pun najis. Itu je. Ada pun mazhab Hanafi yang menyatakan di sini, sama juga dengan mazhab Maliki, sama dengan mazhab Maliki, sama dengan mazhab Hambali. Bulu bangkai tidak dihukumkan najis. Bulu bangkai tidak dihukumkan najis. Cuma mazhab Malikinya, kalau tulang bangkai najis. Kalau bulu bangkai, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, bulu bangkai hukumnya suci. Cuma mazhab Maliki, tulang bangkai hukumnya najis. Mazhab Maliki, tulang bangkai hukumnya najis. Jadi di kalangan ulama fiqh, bulu bangkai hukumnya adalah suci, melainkan mazhab Syafi'i sahaja. Adapun kalau tulang mazhab Maliki hukum najis. Dia sya'ruha ni, sya'rung ni dia bulu macam ni,
macam rambut tu lah. Sya'run ni hak bulu macam rambut. Dia panggil dia panggil ni sufun. Suf ni macam bulu biri-biri, suf. Kalau rish ni macam bulu burung, bulu ayam, bulu itik. Tu rish. Dia banyak nama, tapi dia hukum dia sama je. Bulu ke, suf ke, rish ke. Kalau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, daripada bangkai sekalipun hukumnya adalah suci. Pada ni. Ini cerita hak bangkai. Dahulu kita bicara hak berkaitan dengan bulu daripada binatang yang hidup. Yang kita bicara dahulu. Kita bicara dahulu bulu daripada binatang yang hidup. Bulu daripada binatang yang hidup. Hak di muka surat 76 tu. 76 tu kan petok bawah sekali tu kan. Wasyak rumakulin warishuhu. Rish ni bulu macam bulu ayam, macam bulu itik hak ada tulang tengah tu rish. Bulu burung hak ada tulang tengah tu. Ada pun macam suf ni macam bulu kambing, sya'run ni bulu rambut. Ada pun bulu burung, bulu ayam, bulu itik itu dipanggil rish, hak ada tulang tengah tu. Tu bicara dahulunya sya'ru makulin warishuhu. Bulu binatang yang halal dimakan daging, hukumnya adalah suci. Hak ni hak kira binatang hidup. Hak ni bicara bulu daripada bangkai. Dahulu kita bicara bulu daripada binatang yang halal dimakan dagingnya. Cabuk pada masih hidup hukum suci. Bulu daripada dia samalah, bulu ke tanduk ke taring ke gading ke, dia sama je. Gigi ke kuku ke sama. Dia kira juzuk yang tidak ada darah mengalir. Bulu mana ada darah mengalir, tanduk mana darah mengalir, gading, taring, gigi, kuku sama je. Kalau tercabut daripada binatang yang hidup, yang dagingnya halal dimakan, suci ya? Macam bulu biri-biri, bulu kambing tu lah. Dia kerak pada masa biri-biri kambing tu hidup. Biri-biri kambing ni binatang yang halal dimakan dagingnya. Maka bulu yang dicabut pada masa hidup hukum suci. Berbeza dengan bulu kucing. Kucing binatang yang hidup yang haram dimakan daging dia. Maka bulu kucing yang tercabut pada masa hidup hukum najis. Dia gitu. Yang kita bicara dahulu kan. Macam umpama dobik lah tu sipir dia. Jadi bicara bulu ni sama hukum. Bulu, tanduk, gading, taring, gigi, kuku sama je. Cabut daripada binatang yang hidup, yang halal dimakan daging, maka bulu dan umpamanya hukum suci. Bulu dan umpamanya tercabut daripada binatang hidup yang dagingnya haram dimakan, maka najis. Itu je. Ini bicara hak kata mata cicing daripada taring harimau tu. Tapi kalau taring harimau, pasti harimau sudah bangkai. Fardu takdir, harimau tu hidup, tapi dia punya taring dia patuh dia, tak kira lah macam mana pun, sekalipun tetap najis. Sebab harimau binatang hidup yang suci, yang haram dimakan daging. Harimau binatang hidup yang suci, jangan pelik pula. Binatang hidup yang najis anjing dan babi je. Sebut kata harimau binatang hidup yang suci. Suci?
Kenapa? Ingat najis. Binatang hidup najis, anjing dan babi. Ni saya pernah cerita, dia tanya, sedang sembahyang, tiba-tiba lipah naik atas kaki. Lipah merayap atas kaki. Semai saya, sah ke tidak? Kenapa? Dah lipah kan binatang yang kita tak boleh nak makan. Betul lah, lipah tu binatang yang kita tak boleh nak makan daging dia. Lepas tu, adakah lipah hidup tu najis? Oh, ni macam tak reti sipir tau. Binatang hidup suci sekaliannya, melainkan anjing dan babi. Jadi lipah ni suci. Tak boleh makan daging tu bab lain. Tu saya tambah tu. Merayak taki sejuk. Lepas tu, tengok-tengok ular misalnya. Batal tak semua? Kenapa nak batal? Ular bukan najis. Tapi jangan tunggu situ lah, larilah. Tapi nak ceritanya, tak batal semayang. Sebab ular tu binatang hidup yang suci. Harimau binatang hidup yang suci. Tapi dagingnya haram dimakan. Jadi walaupun taring harimau tu mana patah ke cabut ke masa hidup, tetap najis. Itu mazhab Syafi'i kita. Ada pun mazhab Hanafi tak najis. Sebab itu juzuk binatang yang tidak ada darah mengalir. Gitu je lah. Hak bulu kucing tu memang najis mazhab Syafi'i kita. Tapi kucing ni binatang yang sentiasa sentiasa berlegar. Berlegar. Duduk dia binatang yang sentiasa apa ke? Dia panggil mutawif tu. Hak sentiasa berlegar di sekitar kita. Sukar nak pelihara bulu kucing ni. Orang banyak kucing, memang bulu kucing payah nak lepas. Maka memang najis. Dimaafkan jikalau sedikit. Jangan banyak sangat. Sedikit ni pada urus lah, pada kian ramah. Tak banyak mana tu, 3, 4, 5 orang contohnya lah. Mana kita kena kebah lah dulu hak bulu ada di pakaian kita contohnya untuk semayang. Tapi ada tinggal beberapa orang sedikit. Najis memang najis, tapi dimaafkan pada semayang, semayangnya tak batal. Gitu. Najis ke tak? Sorak pun najis. Sebab bulu yang cabut pada masa hidup daripada binatang yang dagingnya haram dimakan. Dia gitu. Ingat dahulu kita bicara pula, itu juzuk binatang hidup yang tidak ada darah mengalir. Kalau juzuk binatang hidup yang ada darah mengalir, yang saya contoh dahulu kan, jadi ayam tu kena langgar di kereta, tercabut peha ayam, tercabut peha ayam, ayam tu tak mati, tuang dia pun sembelih ayam tu. Ada ni, tuang tu sembelih ayam. Macam dengan peha ayam tu, itu peha ayam yang tercabut pada masa hidup. Apa hukum peha ayam tu? Suci ke najis? Macam mana pula dengan anggota manusia? Accident, mana terpotong satu jari. Pandai ni, terpotong satu jari. Apa hukum jari manusia tu? Suci ke najis? Apa hukum kaki ayam tu, peha ayam tu? Suci ataupun najis? Hak ni bicara tercabut pada masa hidup. Tercabut pada masa hidup. Kita pergi kepada kalau ayam tu bangkai, suci ke najis? Pasti najis. Maka peha ayam yang tercabut pada masa hidup, hukumnya najis. Manusia bila mati, najis ke suci? Suci. Maka jari manusia yang tercabut pada masa hidup, hukumnya suci. Gitu je lah. Tanda ni. Sebab sekarang ni peha ayam lain dengan bulu. Sebab bulu ayam tidak ada darah yang mengalir. Peha ayam ada daging di dalam. Bulu ayam cabut masa hidup, ayam binatang yang halal dimakan daging dia, maka bulu tu suci.
Tiba-tiba yang cabut ni bukan bulu, peha yang ada daging, ada darah mengalir di dalam. Tercabut pada masa hidup. Tercabut masa bangkai, najis sekalian. Ni pada masa hidup ni. Jadi balik kepada kalau ayam tu bangkai, pasti najis. Maka peha yang tercabut daripada ayam yang hidup hukum najis. Ada pun jari manusia, manusia bila mati suci, maka jari manusia yang terpotong pada masa hidup hukum suci. Yang kita contoh dahulunya, ikan tu besar, punyalah kain-kain, tarik-tarik, Allah tak boleh nak tu juga. Akhirnya dia ambil parang, dia tetok ikan besar tu. Maka dia tetok ikan tu, maknanya belah ekor, maknanya terputus. Lepas tu mana terputus hak ekor ikan tu, hak ikan tu jatuh balik ke dalam laut contohnya. Jadi macam mana dengan ekor ikan hak ada dagingnya? Kita pergi pada ikan kalau bangkai najis ke tidak? Tak najis, suci dan halal dimakan. Peha ni pun suci dan ekor dia pun ada daging ni suci dan halal dimakan. Tu je. Nanti gitu. Kok ada darah, ada daging, ada darah mengalir di dalam. Dibalik kepada kalau bangkai. Sebab tu lah mana kalau juzuk mana dia binatang yang hidup yang ada daging di dalam dia, yang tidak najis hanyalah juzuk manusia, ikan dan belalang. Sebab di bangkai tidak najis, terpotong pada masa hidup pun tidak najis. Adapun peha ayam bila bangkai najis, maka peha ayam pun hukumnya najis. Ayam kalau disembelih tu boleh makanlah. Hak peha yang tercabut sebelum disembelih, sebelum daripada disembelih, sebab dia tercabut pada ketika dilanggar di kereta tu contoh dia. Ada ni. Itu kita bicara dahulu. Hak cabut pada masa hidup umpama bulu, cabut pada masa hidup umpama peha. Hak ada darah mengalir, ada daging di dalam. Dia hukumnya berbeza. Itu hak cabut masa hidup. Sekarang ni bangkai. Apabila bangkai tu najis, maka sekalian juzuk dia najis belaka. Walaupun bulu sekalipun, walaupun tulang sekalipun, walaupun tanduk sekalipun, yang mana ini semua bahagian yang tiada darah mengalir, dagingnya tidak ada, tetap hukum najis mazhab Syafi'i. Maknanya kalau ayam tu bangkai, kita nak ambil bulu dia najis. Kambing bibiri tu bangkai, kita nak ambil bulu dia najis. Sebab sudah bangkai. Bila ayam bangkai najis, bila kambing biri-biri bangkai najis, maka juzuk dia najis belakalah, termasuk bulu. Dia gitu. Ada pun mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali, kalau umpama bulu memang tak najis, walaupun bulu daripada bangkai sekalipun. Ayam bangkai, bulu ayam tak najis. Kambing biri-biri bangkai, tapi bulu kambing, bulu biri tidak najis. Pada ni. Jadi sebagai contoh kok, gading, gajah bangkai, gading mazhab Malikinya tak, mazhab Hanafinya tak najis. Dia kalau gading, gajah tu mestilah gajah tu bangkai. Kalau mazhab Syafi'i, gading tu najis. Kalau mazhab Hanafi ni tak najis. Sebab gading bukan ada darah mengalir di dalam. Kan? Dia bulu ni, kalau mazhab Maliki lah, kalau mazhab Maliki semua bulu tak najis belaka. Mazhab Maliki ni kalau bulu babi pun tak najis. Mazhab Maliki, mazhab Maliki kan babi tak najis kan. Mazhab Maliki haram makan daging babi, ijma' ulama. Itu jelas ayat Al-Quran, aulah makhinzirin fa innahu rijsun. Daging babi ijma' ulama haram dimakan. Quran yang kata haram makan daging babi. Bila haram makan daging babi, maka babi najis? Tidak semestinya. Kita mazhab Syafi'i haram makan daging kucing. Adakah kucing pada masa hidupnya najis? Tidak, kucing suci. Tapi dagingnya haram dimakan mazhab Syafi'i kita.
Jadi Quran hanya menyebut daging babi haram dimakan. Adapun diri babi itu najis ke tidak, tidak ada dalil yang terang atas najisnya babi. Itu pandangan Imam Nawawi, tidak ada dalil yang terang. Laisa lana dalilun wadihun ala najasati, kata Imam Nawawi. Bagi kami Asy-Syafi'iyah, ulama fiqh Imam Syafi'i, tidak ada dalil yang terang pada najisnya babi. Tak ada dalil yang terang. Kalau anjing ada juga, sebab basuh 7 kali itu apabila anjing jilat dalam air. Itu ada juga dalil. Lepas tu ada lagi beberapa hadis yang lain. Walaupun ulama berbeza pandangan berkaitan dengan anjing ni najis ke tidak. Mazhab Maliki anjing pun tidak najis. Tetapi najisnya babi dalam mazhab Syafi'i hanya kias atas anjing. Tidak ada dalil yang terang nak menghukumkan babi itu najis. Haram makan babi itu ijma' ulama. Menghalalkan makan daging babi atau jadi murtad waliyahzubillah. Cuma babi itu najis ke tak? Mazhab Maliki babi tidak najis. Maka bulu babi tidak najis. Itu mazhab Maliki. Kan ada timbul kan bulu babi ni berus apa? Tahu? Berus apa hak daripada bulu babi? Hak panggil benar? Hak tu hak cak dah panggil ke apa? Dia kata ada daripada bulu babi. Kalau mazhab Maliki, bulu babi sekalipun tidak dihukumkan najis. Hak anjing tu ada bicara lah pulaknya. Air liur saja najis, tubuhnya tak najis. Itu contoh mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, air liur pun tak najis, tak najis belaka Itu mazhab Maliki. Kita mazhab Syafi'i dengan Hambali lah. Hak kuat sikit ni anjing dan babi ni hukumnya najis. Kita dengan anjing ni lah nak pergi dekat pun takut pergi dekat pun takut. Jadi akhirnya orang nak jadikan kita berpindah di belah anjing. Kita dengan anjing ni bunyi anjing nyalok tu pun tak selesa dah. Dia kata ada hantu. Hantu dia tak ada anjing nyalok. Mana kita ni anjing nyalok tu dah selesa duduk dah. Akhirnya orang Islam akan berpindah. Sebab apa? Tempat tu ramai mereka yang bela anjing. Itu cara halus untuk supaya kita tak selesa duduk, akhirnya berpindah. Jangan main kadang-kadang dibawa anjing dalam lift rumah flat, dibela anjing. Padahal tak boleh bela anjing, dibela anjing, dibawa dalam lift. Kita ni kat sandar dinding takut. Dah anjing tu pula macam kucing pula. Hak comel, hak bulu banyak. Hak jinak. Hak duk pusing. Apa ni kita? Nak khabar dinding ada lah, nak khabar dinding lift. Takutnya. Mana sensitif kitanya, takut. Walaha kering sama kering, najis tidak akan berpindah. Kering sama kering, najis tidak akan berpindah. Nak takut apa? Anjing kering, kita kering, najis tidak akan berpindah. Tapi kita ni fobia. Fobia. Ini macam sebelum lepas ini bicara pekoh gitulah. Jadi jangan sepit sangatlah. Bukan kita nak pakai mazhab lain. Kadang-kadang orang pergi kebun ni, balik kebun, dia mikir babi je di seluruh dia. Sebab apa? Sebab dia berjalan di semut-semut. Semut tu babi lalu. Semut tu babi lalu. Babi lalu, lepas tu pula babi mungkin basah hujan-hujan. Lepas tu daun-daun hak semut-semut tu basah juga. Akhirnya basah tu lekat di seluar, balik rumah seluar tu basuh air tanah. Ni nyakit waswas. Ada rasa umpama tu. Balik kebun, basuh air tanah lah. Sebab apa? Babi, kebun ke tempat babi kan. Ni dia payahlah. Lepas tu pakailah mazhab Maliki ke, babi tidak najis. Habis cerita. Kita bukan nak pakai mazhab Maliki, kita pakai hukum pekoh. Tak nyata, tak najis, tapi hati tu mana apa mari gangguan. Alah, kalau betul kena hak babi pun
mazhab Maliki tak najis-najis ya. Mazhab Imam Malik tu kan guru Imam Syafi'i kan. Nak sedap hati. Kita bukan nak pakai mazhab Maliki yang kata babi tu tak najis, bukan. Kita nak lawan ni waswas dalam hati. Dia kalau pekor, kalau kita sempit, dia mudah nak jadi penyakit waswas. Badan jadi penyakit waswas. Jadi kalau mai waswas tu tertolak-tolak cerita pandangan-pandangan lain lah. Jadi hak berkaitan dengan bulu bangkai, tulang bangkai, tanduk bangkai, mazhab Syafi'i kita najis belaka. Bangkai najis, juzuk bangkai najis belaka. Ini mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi, bulu bangkai, tulang bangkai, tanduk bangkai hukumnya tak najis. Adapun kalau binatang tu sembelih, tu bukan bangkai. Lembu sembelih, hak ada tu suci belaka. Dia punya kulit, dia punya tanduk, dia punya suci belaka. Kan lembu sembelih kan suci belaka, bulu suci ni. Dia punya kulit suci. Sembelih ayam, maka bulu ayam suci, kaki ayam suci. Ada ni. Sebab apa? Sebab itu bukan bangkai, itu binatang yang disembelih. Maka juzuk dia hukum suci belaka. Hak ni bicara bangkai najis, maka juzuk dia hukum najis. Walaupun juzuk tu tidak ada darah mengalir, umpama bulu, umpama tulang, umpama tanduk sekalipun. Wa aftal Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bi sihhatis salati iza hamala al-musalli maitata zubabin in kana fi mahallin yashukku al-ihtirazu anhu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama hadis. Hak guru kami dalam kitab Fathul Mu'in ini adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu ulama fiqh. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ulama hadis. Mengeluarkan fatwa bahawa solatnya orang yang membawa bangkai lalat ada tetap sah jika ia berada di tempat yang tersulit untuk menyingkir daripada bangkai lalat tersebut. Dia kalau dia bangkai lalat ni hukum najis. Bangkai lalat hukum najis. Tetapi apabila di tempat tu bangkai lalat terlampau banyak, bangkai lalat terlampau banyak, sukar untuk kita pelihara, maka dimaafkan. Najis tu najis lah, tetapi dimaafkan. Umpama ginilah, nak sebut bangkai lalat ni kita payah nak nampak lah. Lalat banyak sangat, bangkai banyak ni. Ini bukan bangkai, ini bukan bangkai. Ini kelkatu. Kelkatu. Dak, kita nama dia dak. Kita cakap Terengganu katu lah. Kelkatu tu bahasa buku tau. Betul tak? Kelkatu. Jadi kelkatu ni binatang yang suci, yang dagingnya haram dimakan. Tapi ini bukan bangkai. Macam mana dengan sayak dia? Sayak dia. Tapi ini bukan bangkai ni. Ini dia bicara bangkai. Bangkai lalat. Terlampau banyak bangkai lalat. Dalam sembahyang kita, bangkai lalat duduk di kita, maka dimaafkan. Sembahyang sah. Kelkatu ni dia akan jadi bangkai kemudian lah. Kan dia akhir dia bangkai juga. Tapi masa mula-mula tu, masa mula-mula tu, kelkatu tu hidup. Persoalannya sayap dia tu najis. Sebab kelkatu tak boleh makan daging dia, maka sayap yang tercabut pada masa hidup tu hukumnya najis. Yang mana kadang-kadang banyak dia duduk kat api tu lah, penuh kadang-kadang nak semayang, maka bulu dia kita sapu dah, vacuum ke apa ke, tapi banyak. Sedang semayang, bulu tu naik atas, bukan bulu, sayap kelkatu naik atas peha kita, atas pakaian kita, najis. Tapi sukar untuk pelihara sebab terlampau banyak. Dimaafkan, teruskan semayang.
Mungkinlah kelkatu tu belum bangkai lagi, sebab dia belum mati lagi kelkatu tu. Akhirnya kelkatu tu akan matilah akhirnya. Tapi yang persoalan sekarang ni, macam mana dengan sayap dia tu? Najis lah. Kan dia cabut daripada binatang hidup, betul lah. Kelkatu masih lagi hidup, tapi kelkatu binatang yang haram dimakan daging, maka dia punya sayap hukumnya najis. Tapi oleh kerana terlampau banyak, sukar untuk kita elok daripada sayap kelkatu di kita nak semayang ni. Tapi lama dah tak jumpa masalah ni. Dulu-dulu maghrib tu lah, kalau hujan-hujan tu kau Allah lah, nak main isyak, nak main isyak. Kadang-kadang apa sapu-sapu kekah-kekah je, lepas tu semayang. Dalam semayang tu dia punya sayap tu tak nak lepas kita, sebab dia terlampau banyak. Dimaafkan apabila sukar untuk memelihara. Sebab apa? Sebab sayap kelkatu terlampau banyak. Kalau kelkatu tu tak banyak, tiba-tiba ada sayap di diri kita, duduk atas riba semayang kita batal lah, sebab itu najis. Tu hukumnya najis. Melainkan hak mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, hak cabut masih hidup sekalipun hukumnya tidak najis, sebab sayap dia tidak ada darah mengalir. Kita mazhab Syafi'i, cabut masih hidup, sayap yang tidak ada darah mengalir, daripada binatang hidup yang halal dimakan daging, baru suci. Kelkatu haram dimakan daging, maka sayap kelkatu hukumnya adalah najis. Mana? Dia bukan musim hujan. Kelkatu ni ke masa mana? Dia kadang-kadang nak tutup tu, Allah dia masuk. Kelkatu bukan musim hujan. Dulu-dululah pernah kena, Allah kata banyaknya kelkatu. Nak tutup api tak boleh, buat mengajar. Gitu lah. Maisyak tu masalahnya. Tak apalah, sapu dia punya sayap kelkat tu, kena sapu lah, buat najis tu. Najis. Ada ni, ada orang dia tak perasan, dia ingat ke tak najis. Betul lah kelkat tu tak najis, tapi persoalan sekarang ni, sayap tu cabut daripada kelkatu yang hidup, yang mana memanglah kelkatu tu tak najis. Sama macam kucing lah, kucing tidak najis, tapi bulu yang cabut daripada kucing pada masih hidup tetap najis. Sebab kucing binatang yang dagingnya haram dimakan. Di kelkatu binatang hidup yang suci, yang haram dimakan dagingnya, maka sayap kelkatu sama hukum dengan bulu kucing, hukumnya adalah najis. Tapi kalau terlampau banyak, barulah dimaafkan. Ada pohon ni disebut berkaitan dengan bangkai lalat. Terlampau banyak, maka dimaafkan apabila kita menanggung di dalam sembahyang. Bangkai semut banyak, tak jumpa dah. Bangkai nyamuk pun tak jumpa. Lalat ni kalau dalam tempat banyak lalat, banyak lalat banyak ni tempat tu lah, tempat-tempat jemur ikan kering, banyak lalat, banyak ada ni. Tapi kalau lalat tu hidup, tak ada masalah, suci bangkai lalat. Tapi kalau pandangan Imam Qaffal, bangkai lalat suci, sebab itu bangkai binatang halus yang tiada darah mengalir. Hal ni cerita pandangan muktamad mazhab Syafi'i ni, bangkai najis belaka walaupun bangkai lalat sekalipun. Tapi kalau terlampau banyak, dimaafkan, sah semayang. Tapi kalau pandangan Imam Qaffal, bangkai lalat tu sendiri hukumnya suci, hukumnya suci. Cuma kita buat contoh tadi tu, masalah sayap kelkatu, tapi itu bukan bangkai, sebab kelkatu belum lagi bangkai. Kelkatu pada masih lagi hidup, tapi dia punya sayap dia tu cabut daripada kelkatu yang hidup, yang mana kelkatu binatang suci yang dagingnya haram dimakan, maka sayap hukumnya najis, dimaafkan apabila banyak, sukar untuk kita pelihara ketika semayang.
maka dimaafkan semayang tetap hukumnya sah, tapi tetap Said Kalkatu hukumnya adalah najis. Ghairi basyarin wa samakin wa jaradin lihilli tanawulil akhiraini wa ammal adamiyu faliqaulihi ta'ala walaqad karramna bani adama. Bangkai najis melainkan manusia, ikan dan belalang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.